Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang bersama dengan kami pada malam ini untuk siri diskusi sirah, iaitu kita membahaskan kitab ataupun karya daripada Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor berkaitan dengan kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Sebelum saya memulakan majlis ataupun program ilmiah kita, ilmu kita pada malam ni, bagi rakan-rakan teman-teman yang masuk boleh share di Facebook ataupun media sosial masing-masing supaya kita semua dapat mengambil manfaat daripada program kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang bersama pada malam ni, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu pada malam ni untuk malam yang kedua. Ya, malam yang kedua dalam program siri diskusi sirah, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Program kita akan berjalan sekitar 20 hari lebih kurang, dan kita ada sebanyak 25 orang panel, 25 orang panel. Dan malam ni malam kedua. Malam ini kita bersama seperti biasa dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi bin Muhammad Noor, dan juga ada tetamu undangan kita pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Taufik Yaakob. Apa khabar Ustaz Zul? Apa khabar Ustaz Taufik? Ya, alhamdulillah. Ustaz Zulkhairi, saya rasa saya sebagai moderator tak perlu perkenalkan dengan lebih lanjut lagi. Semua kita sudah kenal, semua kita sudah sedia maklum. Saya nak perkenalkan ahli panel kita yang kedua pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Taufik Yaakob, yang merupakan lulusan daripada Universiti Malaya, daripada Fakulti Usuluddin, jurusan Akidah dan Pemikiran Islam. Merupakan seorang guru dan juga timbalan pengurusi Surau An-Nur Hidayah di Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang bersama pada malam ni kita ada dua topik untuk kita bicarakan. Pertama, bahagian untuk Ustaz Zulkhairi, iaitu adakah Sayyidina Alqamah, sahabat Nabi, Sayyidina Alqamah ini derhaka pada ibunya. Kita sering mendengar cerita itu, bukan saja tuan-tuan, saya sendiri. Bahkan mungkin kita sebahagian daripada orang yang menyampaikan kisah tersebut, motivasi kepada pelajar dan sebagainya, motivasi kepada anak-anak jangan derhaka dan sebagainya. Mungkin kita sebahagian daripada orang yang pernah bawa cerita itu sebelum ini. Benarkah Sayyidina Alqamah pernah derhaka pada ibunya? Dan selesai saja sesi Ustaz Zulkhairi, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Taufik bin Yaakob dengan topiknya hadis-hadis palsu tentang ibadah. Jadi sekali lagi kepada rakan-rakan yang baru masuk dalam live kita pada malam ni, tolong share pada media sosial masing-masing supaya semua sekali dapat manfaat untuk program kita pada malam ni. Jadi saya tidak berhajat untuk mengambil masa yang panjang dalam program siri diskusi sirah, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah pada malam ni. Untuk memulakan pertemuan ataupun majlis kita pada malam ini, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi bin Muhammad Noor untuk memulakan pengisian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Moderator, sahabat saya, Adinda Ustaz Fadullah, dan juga panel jemputan Adinda saya juga Ustaz Taufik Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan ke program siri diskusi Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam semalam kita ada bincangkan tentang sejauh mana kebenaran kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh seorang jiran Yahudi. Dan juga saya ada menyentuh tentang sejauh manakah kebenarannya kisah Nabi SAW memberikan makanan kepada pengemis Yahudi yang buta yang ada di pasar, yang selalu mencela Nabi SAW. Baik, pada malam ini kita akan pergi ke satu kisah yang begitu masyhur, yang biasa kita dengar dalam program motivasi sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Fadullah, iaitu kisah sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Beliau dikatakan derhaka kepada ibu beliau dan akhirnya beliau tidak dapat meninggal dengan baik, sehinggalah ringkas cerita Nabi SAW pujuk ibu beliau untuk memaafkan Alqamah
Kerana Alqamah ini dikatakan melebihkan isteri dia, melebihi ibu dia sendiri. Jadi ibu dia terasa hati, ibu dia enggan memaafkan dia, menyebabkan dia ni tidak dapat mengucapkan kalimah kalimah asyahadah sebelum meninggal dunia, ya. Jadi apabila Nabi SAW memujuk ibu dia maafkan Alqamah, ibunya enggan memaafkan. Akhirnya Nabi SAW ugut untuk membakar Alqamah. Jadi di situlah ibunya pun mula lembut hati dan ibu Alqamah mula memaafkan Alqamah. Ini cerita yang masyhur, ya. Okey, baik. Perkara yang pertama, Ustaz Taufik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok dulu dari manakah sumber kisah ini. Apabila saya perhatikan, kisah ini ada disebutkan dalam beberapa kitab yang agak besar, ya. Antaranya kitab karya Al-Kharaiti, Masawi'ul Akhlaq wa Mazmumiha. Okay, satu. Yang kedua ada disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Al-Kharaiti wafat pada tahun 327 Hijriah, ya. Dan antara kitab yang besar menyatakan peristiwa ini ialah kitab Dalailun Nubuwah oleh Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Ini antara kitab yang besar lah. Termasuk kitab At-Tarikh fi Akhbari Qazwin oleh Al-Qazwini yang wafat pada tahun 682 Hijriah. Jadi paling kurang 4 kitab tadi yang besar, tanpa menafikan ada lagi kitab yang lain yang turut memuatkan cerita Alqamah. Baik, itu sumbernya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, perlu saya nyatakan bahawasanya kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi rasanya kitab yang maklum ataupun makruf kalangan pengkaji ilmu. Ia memuatkan terlalu banyak maklumat yang diragui. Sebahagian maklumatnya bertaraf palsu dan sebahagian maklumatnya bertaraf terlalu dhaif, tanpa menafikan ada maklumat-maklumat yang betul, yang tepat dibawakan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Tetapi banyak jugalah maklumat-maklumat palsu yang dihidangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Baik. Jadi sekarang ni itu perkara yang pertama, sumber. Perkara yang kedua, lalu ulama pun menilai sejauh manakah kebenaran sumber tersebut. Yang menariknya Ustazlah dan juga Ustaz Taufik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jalur penceritaan kisah Alqamah ni sama ada dalam Kitabul Kharaiti, Kitabul Baihaqi, Kitabul Qazwini, Kitabus Samarqandi, semuanya melalui seorang perawi yang namanya Faid Abul Warqa, ya. Faid bin Abdul Rahman Abul Warqa. Boleh kita kenali sebut dia sebagai Faid dan boleh kita sebutkan dia sebagai Abul Warqa. Abul Warqa inilah antara orang yang dipanggil yang ada dalam sanad pengkisahan ini, ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Baihaqi, Al-Baihaqi mengambil daripada Abu Abdullah Al-Hafiz, gurunya mengambil daripada Abul Abbas mengambil daripada Muhammad bin Ya'qub dan juga Yahya bin Abi Talib, kemudian diambil daripada Abdul Wahab bin Atta, diambil daripada Faid bin Abdul Rahman Abul Warqa, ya, Al-Attar Abul Warqa. Jadi semua cerita ni dia tidak terlepas daripada seorang perawi yang namanya Abul Warqa. Dan apabila kita perhatikan pendapat-pendapat ulama yang mengkaji tentang perawi-perawi kisah, perawi-perawi hadis ini, kesemua mereka melemparkan kritikan yang begitu keras terhadap Faid Abul Warqa. Antaranya Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa mempertikaikan Abul Warqa dengan menyatakan hadisnya matruk. Maknanya apa sahaja yang dibawakan oleh Abul Warqa lebih baik ditinggalkan, tidak perlu dilayan pun, ya. Ataupun menurut seorang ulama yang lain iaitu Yahya, ya, Yahya bin Ma'in menyatakan Faid ini langsung tidak ada nilai dalam dunia ilmu. Maknanya kalau dia bawa tu tak ada nilai pun. Baik. Begitu juga dikerita oleh Ibn Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at min al-Ahadithil Marfu'at. Ibn Jauzi telah melemparkan kritikan yang amat keras. Bahkan beliau terang-terangan menyatakan kisah Alqamah ini bertaraf la yasih. Kisah yang tidak sahih, yang tidak wajar pun untuk kita ambil sama ada dengan apa niat sekalipun. Walaupun dengan niat motivasi, kerana ia boleh merendahkan kedudukan
sahabat Nabi, ya. Kemudiannya saya lihat banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada kritikan daripada Al-Hafiz Al-Munziri, kritikan daripada Az-Zahabi, kritikan daripada As-Suyuti. As-Suyuti menyatakan kisah ini tidak sahih, Faid seorang yang matruk. Dan juga Ibnu Iraq di dalam kitab Tanzihus Syariah, Asy-Syawkani di dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah, terlalu banyaklah kitab tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah melemparkan kritikan sama ada terhadap perawi yang bernama Faid Abul Warqa ataupun direct mengkritik kisah Al-Qamah dengan menyatakan kisah ini la yasih, kisah yang tidak sahih. Baik, itu perkara yang pertama tuan-tuan, ulama mengkritik kisah ini. Perkara yang kedua, namun ada satu persoalan yang timbul kerana ada anggapan menyatakan kisah ini ada dibawakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau Musnadul Imam Ahmad. Dan kita maklum tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Ahmad ni merupakan pakar dalam bidang hadis. Beliau lebih awal daripada zaman Imam Bukhari, daripada zaman Imam Muslim dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kitab Musnadul Imam Ahmad sendiri pun telah mencecah puluhan ribu hadis. Yang terlalu banyak. Dan beliau sendiri pun dikatakan menghafal terlalu banyak jumlah hadis dan juga asar, mencecah sampai 1 juta wallahu alam. Jadi ada orang menyatakan bahawasanya kisah Al-Qamah ni ada dimuatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan, ulama pun buat kajian, ya. Ulama buat kajian dengan meneliti semua hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata tak jumpa kisah Al-Qamah dalam Musnad Ahmad. Lalu ada pengkaji menyatakan begini, ya. Hasil kajiannya merumuskan bahawa pada peringkat awal Imam Ahmad bin Hanbal ni dia letakkan cerita Al-Qamah dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Dia letak cerita Al-Qamah. Okey, pada peringkat awal ni Imam Ahmad dah kumpul semua hadis sahih, hadis dhaif, hadis yang maudhu', semua dia masukkan. Kemudiannya lepas dia masukkan ke semua hadis itu, barulah dia membuat penelitian balik. Dia kaji, dia saring satu-satu dan dia buang mana-mana yang dhaif dia buang, mana-mana yang palsu dia buang. Antara kisah yang telah dibuang oleh Imam Ahmad bin Hanbal ialah kisah Al-Qamah. Jadi kalau kita kata Imam Ahmad setuju dengan cerita Al-Qamah, derhaka kepada ibunya, tak tepat. Pada peringkat awal sahaja Imam Ahmad masukkan dalam kitab, kemudiannya Imam Ahmad tinggalkan, buang balik cerita Al-Qamah. Jadi dalam kitab Musnad Ahmad tidak ada kisah Al-Qamah. Itu perkara yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, kita perlu ingat bahawa orang yang kita nak kritik ni merupakan sahabat Nabi yang telah mendapat gelaran radhiyallahu anhum wa radu'ah. Mereka redha kepada Allah dan Allah pun redha pada mereka. Dan kita akan jumpa banyak ayat Al-Quran dan juga banyak hadis Nabi SAW yang telah melemparkan pujian yang berganda-ganda kepada para sahabat, ya. Jadi dalam keadaan kita telah berjumpa begitu banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang memuji para sahabat, takkanlah kita nak menerima satu kisah yang dhaif yang telah memburukkan sahabat. Bahkan sahabat yang telah diburukkan dalam cerita ni bukan Al-Qamah saja, Ustaz Taufik. Ya, seorang lagi sahabat yang turut terpalit ialah isteri Al-Qamah sendiri. Jadi kalau Al-Qamah sahabat, bermakna isteri Al-Qamah pun sahabat radhiyallahu anhumah. Jadi bila kita katakan Al-Qamah derhaka kepada ibu dia kerana melebihi cintanya kepada isterinya, bermakna isterinya juga telah melakukan satu perkara yang silap kerana isterinya tidak memberikan teguran kepada Al-Qamah, jangan derhaka kepada ibu. Jadi di sini dengan hanya kalau kita nak terima hadis yang dhaif, bermakna kita telah mengkritik ataupun kita telah mencemuh dua orang sahabat Nabi. Satu namanya Al-Qamah, satu namanya isteri Al-Qamah itu sendiri. Jadi itu tiga perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada akhirnya adalah orang kata pada saya dia sebut apa salahnya bawa cerita Al-Qamah ni, motivasi je pun, ya. Kita nak buat motivasi supaya orang nanti takut untuk derhaka kepada ibu, supaya kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak memerlukan hadis yang dhaif, kisah yang dhaif maupun kisah yang palsu untuk kita kempen orang menjadi anak yang soleh ataupun kita nak menakut-nakutkan orang daripada derhaka kepada ibu dan bapa.
Kita boleh ambil saja ayat Al-Quran sama ada dalam suratul Isra, suratul Ankabut, suratul Luqman dan banyak lagi lah tempat yang lain, termasuk lambakan hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang pentingnya dan wajibnya kita berbakti kepada ibu dan bapa dan bahayanya kalau kita derhaka kepada mereka. Jadi saya cukup pelik kenapa kita nak mengambil cerita yang daif untuk dijadikan motivasi dan kita meninggalkan kisah yang sahih. Ibaratnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengambil emas yang palsu untuk disimpan, sedangkan emas yang tulen itu kita bagi pada orang lain, kita tak nak pakai. Jadi cerita yang palsu kita nak ambil, cerita yang sahih, ayat Al-Quran yang ternyata sahih, kita tinggalkan. Jadi inilah satu benda yang perlu kita perbetulkan. Saya kira saya berhenti di sini untuk kisah Alqamah. Dengan saya menutup, kisah Alqamah derhaka kepada ibu ialah kisah yang palsu yang tidak wajar untuk disebarkan walau apa niat sekalipun, kecuali dengan niat untuk menyatakan bahawa kisah itu kisah palsu. Wallahualam. Ustaz lah tak buka mic. Okay. Ustaz Taufik, Ustaz lah ada problem ke? Tak sure dah tu. Ustaz lah? Nampak beku tu, nampak freeze tu. Okay. Mungkin ada masalah dari segi teknikal kot. Ustaz lah okey Ustaz lah? Ustaz lah tak buka suara? Freeze tu, freeze. Ustaz lah tak buka suara lagi. Mic tak buka. Ni kena unmute. Oh mungkin Ustaz lah dia punya masalah lain. Kita terus pada Ustaz Taufik lah untuk sambung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada kekanda saya yang saya sayangi, Ustaz Zul Khair di atas jemputan untuk menyertai diskusi siri diskusi sirah, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah pada malam ini. Yang kedua, terima kasih diucapkan kepada moderator kita Ustaz Fadlullah, juga kekanda saya, sama-sama berjuang dalam MAPIM di wilayah Persekutuan, dan terima kasih kepada semua pendengar, semua tetamu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sudi hadir pada malam ini di wacana alam maya kita untuk berbicara tentang bab yang saya kira tidak kurang pentingnya, terutamanya dalam dunia kita pada hari ini yang memerlukan kepada ketelitian dan juga yang memerlukan kepada kecermatan apabila kita nak menerima sesuatu maklumat ataupun sesuatu informasi yang baru. Jadi insya-Allah pada malam ini seperti mana tajuk yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zul Khairi, iaitu tajuk yang berkaitan dengan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ibadah. Saya akan bentangkan dalam jangka masa lebih kurang 15 hingga 20 minit insya-Allah sebelum kita kembalikan majlis ini kepada Ustaz Zul Khairi insya-Allah. Jadi sebelum tu saya ingin share screen. Boleh share screen? Sila. Share slide Okey. Boleh nampak slide tu Okey. Besarkan. Jadi, InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara tajuk yang berkaitan dengan hadis-hadis palsu berkaitan dengan ibadah seharian kita. Kenapa saya memilih tajuk? Kenapa tajuk ini dipilih oleh Ustaz Zul Khairi untuk diwacanakan dan juga untuk dibincangkan? Adalah kerana tajuk ini merupakan satu tajuk yang sangat penting. Terutamanya kita pada ketika ini banyak terpengaruh
ataupun banyak terkena dengan hadis-hadis palsu yang bercerita tentang ibadah. Menyebut tentang ibadah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ibadah merupakan sesuatu yang ada asasnya dalam agama. Ibadah solat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji dan sebagainya. Namun ibadah yang ada asas ini kadang-kadang dicemari oleh kebenaran yang separuh masa. Dicemari oleh kebenaran yang separuh masa yang akhirnya menyebabkan kita menerima bulat-bulat hadis-hadis palsu yang direka atas nama ibadah dan seterusnya, menjadikan kita seolah-olah percaya bahawa dengan melakukan perkara-perkara yang sebegini dan juga sebegitu, kita boleh mendapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hakikatnya untuk mendapat pahala, untuk mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada fadilat yang sahih yang berasal daripada hadis-hadis yang sahih ataupun ibadah yang sahih yang berasal daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi bila kita sebut tentang hadis palsu, hadis palsu secara ringkasnya menurut Imam Al-Baiquni, hadis maudhu' ataupun palsu ini ialah hadis yang direka atau dicipta dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu menurut Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghari dalam kitabnya menyatakan bahawa hadis palsu ialah hadis yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak datang daripada Nabi, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan ianya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tersalah, secara sengaja, disebabkan oleh kejahilan dan juga disebabkan oleh muslihat. Dan disebabkan oleh muslihat inilah merupakan sesuatu yang berbahaya yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita terperangkap sehingga membawa kepada perpecahan, pergaduhan, sehingga mewujudkan kelompok-kelompok yang tertentu dalam kalangan umat Islam. Jadi ciri-ciri hadis palsu secara ringkasnya seperti mana yang disebut oleh Prof. Dr. Muhammad Abu Lais. Okey, dia ada dua ciri, pada sanad dan juga pada matan. Pada sanad, kalau nak tahu hadis tu hadis palsu ialah berdasarkan kepada ikrar ataupun pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut, dan ia ada contoh seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang kedua, terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian, sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah masuk ataupun sampai ke tempat tersebut. Dia tidak menyebut pengakuan dia secara direct. Dia tidak menyebut secara direct, tapi berdasarkan kepada cerita dia tu, kita jumpa ada keraguan yang munasabah untuk mensabitkan bahawa dia merupakan seorang pendusta. Kemudian yang ketiga, perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis. Jadi ini ciri-ciri hadis palsu pada sanad. Kemudian ciri-ciri hadis palsu pada matan pula ada beberapa bentuk. Antaranya yang pertama, teks hadis itu bercanggah dengan Al-Quran, dengan usul-usul dan kaedah-kaedah. Yang kedua, teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Yang ketiga, teks hadis itu bercanggah dengan ijma' para sahabat. Yang keempat, bertentangan dengan naluri, penyaksian dan juga ilmu sains. Okey, ilmu sains moden. Yang kelima, teks tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Dan inilah yang selalu menjadi problem dalam bab yang berkaitan dengan hadis palsu ataupun cerita-cerita palsu. Tidak diriwayatkan oleh kitab-kitab yang muktabar, tapi dia hanya dimasukkan dalam kitab-kitab fikisan, dalam kitab-kitab yang kita kata bukan kitab-kitab yang ilmiah. Tetapi kitab tu dijadikan sandaran untuk menyatakan kisah-kisah ataupun hadis-hadis tersebut. Kemudian yang keenam, kelemahan pada susunan lafaz dan juga makna. Yang ketujuh, terkandung dalam teks hadis perkara-perkara yang dilihat melampau, yang mustahil bagi seorang Nabi menyampaikan kata-kata tersebut. Atau dalam bahasa Arab dia kita sebut ada unsur-unsur mujazafah, berlebih-lebihan yang kalau kita kira tak mungkin perkara itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-8, terkandung dalam teks hadis perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dan tidak mempunyai asal, serta perawi tersebut termasuk di dalam orang yang menyeru kepada perbuatan bid'ah tersebut. Dan hadis palsu ini dikenali dengan beberapa istilah, antaranya al-maudhu', la asla lahu, al-batil,
la isnadalah, la a'rifalahu sanadan, la a'rifu la aslalahu, laisa marfu'an, la ya'rifu bihazal lafzi. Maka itu adalah istilah-istilah yang kita sebut bila berkait dengan hadis palsu. Kemudian saya akan datangkan beberapa contoh hadis palsu mengenai ibadah yang saya kira masyhur dalam kalangan masyarakat kita dan seringkali juga disebut. Seringkali juga disebut di meja-meja ceramah dan juga sering-kali juga disebut oleh para asatizah kita. Jadi contoh-contoh ini tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang mati, cuma ia merupakan contoh yang dibawa oleh para ulama kita apabila membicarakan tentang contoh-contoh hadis palsu mengenai ibadah. Okey. Ustaz Zul dengan Ustaz Fadlullah, okey, boleh clear dengan apa yang saya sampaikan Clear. Teruskan. Okey, contoh-contoh hadis palsu mengenai ibadah. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok bab yang berkaitan dengan bab solat. Bab yang pertama kita akan lihat bab yang berkaitan dengan bab solat. Okey. Dalam bab solat ni bila kita sebut tentang solat, okey, solat tu dia ada asas dalam agama. Bahkan solat ini merupakan antara salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang tu kita kena tahu. Tetapi yang menjadi masalah kepada kita ialah apabila wujudnya hadis-hadis yang ditokok tambah yang menceritakan kelebihan solat, yang menceritakan fadilat solat secara berlebihan. Dan atas dasar inilah para ulama kita berusaha untuk menapis hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat ini supaya kita tak termasuk dalam kategori orang-orang yang menerima fadilat-fadilat yang palsu seterusnya menjadi satu bentuk kepercayaan kepada kita. Jadi hadis tersebut berbunyi, antara contoh, man salla maghriba awwala lailatin min rajabin thumma salla ba'daha 20 raka'ah yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihinna 10 taslimat atadruna ma sawabu fa innar ruhal amin jibrilu 'allamani dzalik qulna Allahu wa rasuluhu a'lam hafizahullah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujira min azabil qabri wa jaza 'ala sirati kal barki bi ghairi hisabin wala azab. Okey. Jadi hadis ni terjemahan dia kata barang siapa salat maghrib di malam pertama bulan Rejab, kemudian sesudahnya dia solat pula 20 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas serta salam sebanyak 10 kali. Kalian tahu ganjarannya? Sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian. Lalu kami berkata, dia kata seolah-olah sahabatlah berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan dikatakan Rasulullah berkata, sebab hadis ni hadis palsu, Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarganya dan anaknya serta diselamatkan daripada azab kubur dan dia akan melewati as-sirat seperti kilap tanpa hisab dan juga tidak diseksa. Kalau kita lihat kepada ganjaran yang dikemukakan itu ada dalam hadis-hadis, dalam hadis-hadis yang sahih ada menceritakan tentang terpelihara diri, harta, keluarga, anak daripada azab kubur. Tetapi bila dia campur adukkan dengan amalan-amalan yang ditokok tambah ini, maka disebabkan itulah dia jadi amalan yang palsu. Dan inilah yang saya sebut pada awal-awal tadi, benda ni kalau kita lihat seimbas lalu seolah-olah ianya benar. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang separuh masa, yang kadang-kadang bila kita lihat kita boleh terkeliru dengan apa yang disebut sebagai kebenaran tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan pereka hadis ni dia pandai memasukkan sesuatu yang boleh meniup emosi orang sehingga orang rasa macam betul lah apa yang dia cakap. Macam betul lah apa yang disebutkan oleh hadis ni. Sedangkan hakikatnya ia adalah tokok tambah yang kita kata yang melakukan pendustaan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan kalau kita lihat keterangan hadis ini, hadis ini adalah hadis maudha'. Kata Ibnul Jauzi, hadis ini palsu dan kebanyakan rawi-rawinya adalah majhul, rawi yang tidak dikenali.
Dan kita boleh lihatlah mengenai hadis ni dalam kitab Al-Mawdu'an Ibnul Jauzi, Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadis Mawdu'ah oleh Al-Asyaukani, Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Akhbaris Saniyah Al-Mawdu'ah oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Arak Al-Qinani. Maka kita boleh tengok mengenai status hadis ini. Kalau kita lihat sekali lalu, hadis ni seolah-olah macam hadis sahih, tetapi hakikatnya hadis ini merupakan hadis palsu yang direka untuk mendustakan, untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tak boleh kita nak lakukan solat sunat banyak-banyak? Boleh, tak ada masalah, tak menjadi kesalahan. Tetapi bila kita percaya dengan perkara yang sebegini, ini yang menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam ibadah yang kita sedang kerjakan kepada Allah dan Rasulnya, ibadah yang sedang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis ni panjang. Hadis ni panjang, saya rasa saya tak baca kot matan dalam bahasa Arab dia sebab takut betul, terjemahannya. Ustaz Taufik baca terjemahan sudah cukup, Ustaz. Okey. Jadi hadis ni dia berkaitan dengan soalan jama'atul minal Yahudi. Jama'atul minal Yahudi, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia ni terjemahan dia macam ni lebih kurang. Sebab hadis ni panjang, sahabat-sahabat boleh tengok sendirilah tentang hadis ni. Okey. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk bersama dengan sahabat Ansar dan juga Muhajirin. Tiba-tiba datang sekumpulan orang Yahudi dan bertanya, "Wahai Muhammad, kami hendak bertanyakan kepadamu berkaitan ajaran yang dikurniakan oleh Allah kepada Musa bin Imran." Okey, kalau kita tengok seimbas lalu cerita tentang orang Yahudi datang kepada Nabi ni ada dalam hadis-hadis sahih kan? Ada dalam hadis-hadis sahih dan juga cerita-cerita yang sahih. Tetapi isi kandungan tu ditukarkan. Isi kandungan itu ditukarkan. Kita tak tahulah apa niat orang yang mereka hadis ni. Mungkin niat dia baik. Niat dia untuk ajak orang supaya rajin beribadah dan sebagainya. Tetapi niat yang murni tidak menghalalkan cara. Matlamat yang baik tidak menghalalkan tindakan yang dilakukan. Disebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan jalan ataupun tidak menghalalkan cara bagaimana untuk kita sampai kepada matlamat tersebut. Okey, kalau tengok seimbas lalu, cerita tentang orang Yahudi datang berjumpa dengan Nabi ni ada dalam cerita-cerita yang sahih. Tetapi bila kita pergi go through satu persatu hadis ni, baru kita akan jumpa di mana kesilapan dan di mana reka-rekaan yang ada dalam hadis tersebut. Dia bertanya, "Wahai Muhammad, kami hendak bertanya kepadamu berkaitan ajaran yang dikurniakan oleh Allah kepada Musa bin Imran. Ajaran tersebut tidak dikurniakan melainkan kepada seorang Nabi yang diutuskan ataupun kepada malaikat yang hampir." Jawab Nabi SAW, tanyalah. Lalu mereka bertanya, "Wahai Muhammad, khabarkan kepada kami tentang 5 solat waktu yang telah difardukan oleh Allah kepada umatmu." Lalu jawab Nabi SAW, solat fajar. Sesungguhnya matahari apabila telah terbit, ia terbit di antara 2 tanduk syaitan. Setiap orang kafir sujud kepada matahari tersebut, mereka tidak sujud kepada Allah. Maka tiada seorang mukmin yang menunaikan salat subuh selama 40 hari secara berjemaah, melainkan Allah akan berikan kepadanya 2 pembebasan, iaitu bebas daripada neraka, bebas daripada neraka dan bebas daripada kemunafikan. Jawab orang-orang Yahudi tersebut, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian baginda menyambung lagi. Adapun solat zuhur, sesungguhnya waktu tersebut waktu semaraknya api neraka Jahannam. Tiada seorang mukmin pun menunaikannya, melainkan Allah akan haramkan kepadanya kepanasan-kepanasan neraka Jahannam pada hari kiamat. Adapun solat asar, sesungguhnya ia adalah waktu di mana Nabi Adam memakan buah daripada pohon yang terlarang. Maka tiada seorang mukmin yang menunaikannya, melainkan dia akan bebas dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Adapun salat maghrib, sesungguhnya ia adalah waktu di mana Allah menerima taubat Nabi Adam. Maka tiada seorang mukmin yang menunaikannya dalam keadaan ikhlas dan mengharapkan pahala daripadanya, kemudian memohon kepada Allah sesuatu perkara, melainkan Allah akan mengurniakan perkara itu kepadanya. Adapun salat isyak, sesungguhnya di dalam kubur kegelapan. Pada hari kiamat juga kegelapan. Maka tiada seorang mukmin yang berjalan dalam kegelapan malam yang menunaikan salat isyak, melainkan Allah haramkan daripadanya duduk di dalam neraka dan akan dikurniakan kepadanya cahaya yang akan membawa dia melintasi titian sirat. Sesungguhnya salat isyak ini adalah salat yang ditunaikan oleh para rasul
sebelum daripada itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membawa firman Allah, peliharalah solat-solat yang difardukan dan juga salatul wusta. Apa? Hafizu ala salawati was salatul wusta. Itu ayat Quran. Okey, tengok bagaimana dia mencampur adukkan antara cerita-cerita yang kita kata cerita-cerita yang tak ada asas dengan kadang-kadang cerita yang ada asas. Seolah-olah dia campur adukkan itu untuk buat orang terkeliru. Macam logik. Dia nak suruh nampak macam logik. Sedangkan ada rekaan-rekaan dan juga pendustaan-pendustaan dalam cerita tersebut. Kita tengok keterangan. Jadi hadis ini adalah hadis palsu dan juga dusta. Sekalipun ada ayat Quran dan sebagainya. Tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah seperti berikut. Hadis ini tidak terdapat dalam mana-mana kitab sumber hadis, melainkan ia hanya dinukilkan dari seorang kepada seorang yang lain tanpa sebarang sumber yang boleh dipegang. Sedangkan hadis yang hendak dijadikan pegangan mestilah melalui sanad yang sahih. Malangnya hadis ini langsung tidak diketahui sumber dan sanadnya. Setelah disemak, didapati hadis ini terdapat dalam kitab tulisan Abu Lais Al-Samarqandi, seperti mana yang disebut oleh Ustaz Zulkhairi tadi, berkenaan dengan kisah Alqamah menderhaka ibunya sebab melebihkan isterinya. Jadi bila kita dapati hadis ni ada dalam kitab Abu Lais As-Samarqandi yang meninggal pada tahun 375 Hijrah, yakni kitab yang bertajuk Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin ni merupakan satu kitab yang saya kira diajar secara meluas di masjid-masjid dan juga surau-surau di sekitar kita. Kita kena ingat macam ni. Kitab Tanbihul Ghafil ini dia bukan kitab yang merupakan kitab rujukan hadis. Kita kena ingat macam tu. Dan para ulama telah menyatakan keberadaan kitab ini yang dipenuhi dengan hadis-hadis palsu dan juga dusta. Namun dalam masa yang sama, nasihat-nasihat yang dikemukakan dalam kitab tersebut bolehlah untuk kita ambil dengan syarat kita mesti mengetahui yang mana satu yang betul, yang mana satu yang tidak betul. Yang mana satu yang sahih, yang mana satu yang tidak sahih. Seperti kitab Ikhya karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah seumpamanya. Kitab Ikhya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah seumpamanya, ya walaupun ada ulama yang melakukan saringan terhadap hadis-hadis dalam kitab tersebut, namun kitab tersebut tetap digunakan sebagai kitab untuk memberi peringatan dan juga mengajak orang dalam perkara-perkara yang berkait dengan tazkiyah ataupun dalam perkara yang berkait dengan penyucian jiwa. Jadi kitab Tanbihul Ghafilin pun lebih kurang macam itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia bukan satu kitab yang berbentuk akademik, tapi kitab tu merupakan kitab yang menjadi rujukan dan juga kitab yang agak famous lah di alam Melayu kita pada hari ini. Cuma nak baca boleh, nak jadikan kitab itu sebagai rujukan dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya tak jadi masalah. Cuma kita kena tahu untuk membezakan maklumat-maklumat yang betul dan juga maklumat-maklumat yang tidak sahih. Dan para ulama telah menyatakan keberadaan kitab ini yang dipenuhi dengan hadis-hadis palsu dan juga dusta. Syekhul Islam Ibn Taymiyah contohnya dalam kitab Takhlis Al-Istighasah telah memasukkan kitab Tanbihul Al-Ghafilin ke dalam kumpulan-kumpulan tulisan yang dinyatakan oleh beliau sebagai ditulis oleh mereka yang tidak mengetahui tentang hadis yang sahih dan tidak sahih. Tiada pengetahuan dalam periwayatan dan penukilan, tiada pengetahuan berkaitan para periwayat dan para penukil, bahkan mereka hanya menghimpunkan apa yang diriwayatkan termasuk yang sahih dan yang dhaif, mereka tidak mengasingkannya. Az-Zahabi pula ketika memperkenalkan kitab ini, dia kata banyak di dalamnya hadis-hadis yang palsu. Dan hadis ini juga bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Bila bertentangan dengan hadis sahih yang lain, maka ketahuilah bahawasanya hadis itu mempunyai masalah apabila kita tak dapat nak mencari penharmonian di sebalik pertentangan tersebut. Ada beberapa hadis yang dua-dua sahih tapi seolah-olah bertentangan tetapi boleh dimurnikan. Bila boleh dimurnikan dengan beberapa kaedah, jam'u wat taufiq, jam'u wat tarjih dan sebagainya, kalau boleh dimurnikan, maka itu tak menjadi masalah. Tapi kalau tak dapat dimurnikan, ketahuilah bahawa hadis yang bertentangan dengan hadis sahih itu mempunyai permasalahan lah dari segi kesahihannya. Jadi hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih, di mana dinyatakan di dalamnya bahawa solat zuhur merupakan waktu menyemarakkan api neraka Jahannam. Sedangkan yang sabit dari hadis yang sahih
menyatakan waktu semaraknya api neraka Jahannam adalah sebelum waktu zawal beberapa ketika, iaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Apabila masuk zuhur, maka telah masuk waktu rahmah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menunaikan solat sunat sebelum zuhur selepas waktu zawal sebanyak 4 rakaat. Setelah itu baginda bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka, maka aku suka memulakan pada waktu ini sesuatu amalan soleh. Maknanya bila dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis ini tak boleh dijadikan hujah walaupun kelihatan kita kata pahala dia, kelihatan ganjaran solat tu seolah-olah mempunyai ganjaran yang hebat. Okey, itu adalah 2 hadis yang berkaitan dengan solat. Sebab kita ada kekangan masa, jadi kita cuba ambil contoh-contoh yang kita kata biasa berlaku dan juga biasa disebut dalam kalangan kita. Kemudian hadis yang berkaitan dengan puasa. Hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Okey. Antara hadis yang saya kira sangat famous, yang selalu dibaca bila tiba bulan Ramadan, ialah hadis yang berkait dengan jihadul akbar dengan jihadul asghar. Okey. Jadi dalam hadis ini berbunyi raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Okey, dia kata seolah-olah hadis ni disandarkan kepada Rasulullah. Dan saya jumpa kitab ni, saya jumpa hadis ni dalam banyak buku-buku, terutamanya buku yang membicarakan tentang soal penyucian jiwa. Soal penyucian jiwa. Betul Ustaz Zul Ustaz Allah Okey, jumpa hadis-hadis yang sebegini bila sebut tentang jihad besar dan juga jihad kecil. Jadi disebut kita telah kembali daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Lalu baginda bersabda, seolah-olah dikatakan baginda bersabda, jihad hati melawan hawa nafsu. Okey, apa status hadis ni? Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ikhya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahrijul Khashaf juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Quna. Hadis ini adalah palsu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Mula Al-Qari juga mengatakan ianya palsu, dan juga Al-Albani lah mengatakan hadis ini merupakan hadis mungkar kerana dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis ini sering diceritakan dan dikaitkan dengan Ramadan, iaitu untuk mengatakan bahawa jihad melawan hawa nafsu di bulan Ramadan lebih utama daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata hadis ini tidak ada asalnya dan tidak ada seorang pun ulama hadis yang beranggapan seperti ini, baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, jihad melawan orang kafir adalah jihad yang paling mulia. Bahkan jihad yang tidak wajib. Jihad yang tidak wajib ni dia dalam bentuk nafrul am. Jihad yang tidak wajib pula merupakan amalan sunnah yang paling dianjurkan. Okey, nafrul khas. Okey, dia ada panggilan umum dan juga panggilan secara khusus. Okey, kalau panggilan tu secara umum, maka wajiblah untuk kita semua turun bila pemerintah mengajak kita untuk berjihad. Tapi kalau dia hanya khususkan kepada orang-orang yang tertentu yang mempunyai kepakaran yang tertentu, maka pada waktu tu dia jatuh tak wajib lagi kepada kita. Okey. Jadi jihad yang tidak wajib pun merupakan amalan sunnah yang paling dianjurkan. Artinya dia kata makna dari hadis palsu ini tidak benar kerana jihad berperang di jalan Allah adalah yang paling mulia. Selain itu, orang yang terjun berperang di jalan Allah tentunya telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya, untuk meninggalkan dunia dan orang-orang yang dia sayang dan orang-orang yang dia sayangi. Dan bila kita cerita tentang melawan hawa nafsu, adakah tak ada jihad melawan hawa nafsu? Ada, tak jadi masalah. Melawan hawa nafsu itu sesuatu yang penting. Tapi nak katakan hawa nafsu itu mengatasi jihad fisabilillah, mengatasi jihad fisabilillah berperang pada jalan Allah, maka itu dengan hadis-hadis yang tentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Okey, kemudian hadis yang kedua yang berkait dengan puasa dan juga Ramadan, ialah mengenai hadis mengenai bacaan doa ketika berbuka. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka membaca doa Allahumma lakasumtu,
wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Okey, ni hadis yang selalu disebut. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Al-Muhazzab, Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih, Ibnu Mulakin dalam Badrul Munir. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah, bukan Futuhat Al-Makkiyah, Futuhat Ar-Rabbaniyah. Hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didhaifkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Athar, juga Al-Albani Al-Jami'. Yang semisal semuanya berkisar antara hadis lemah dan juga mungkar. Sedangkan doa berbuka puasa yang tersebar dalam kalangan masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, ni yang selalu kita baca dan diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi bila sebut tentang doa ni tak terdapat dalam kitab-kitab hadis mana pun. Ataupun dengan kata lain, ia adalah hadis palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mula Al-Qari dalam kitab dia, adapun yang tersebar dalam masyarakat dengan tambahan wabika amantu sama sekali tidak ada asalnya, walaupun secara makna memang benar. Okey, secara makna memang tak salah, tapi dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, boleh tak ustaz kita nak baca doa ni? Bacalah, tapi jangan sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang benar doa berbuka puasa yang disebut oleh Rasulullah ialah doa yang berbunyi zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya-Allah. Okey, telah hilanglah dahaga, telah basahlah tekak dan telah sabitlah pahala insya-Allah. Okey, itu adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita nak baca doa-doa yang disebutkan tadi? Kalau tanya pendapat saya secara peribadi, boleh kita nak baca, tak jadi masalah kerana doa tu baik. Tetapi jangan sesekali kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita membaca doa ini. Itulah sebab kebanyakan kita doa yang diajar oleh Rasulullah. Sedangkan hakikatnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar doa yang sedemikian. Sama juga dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Doa tu bukan berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia baik, makna dia bagus, kita boleh baca untuk kita memohon supaya diberikan petunjuk, dijauhkan daripada kebatilan, tetapi kita cuba untuk mengelak daripada menyandarkan apa yang tidak ada, apa yang tidak apa yang tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita takut satu perkara, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang sengaja berdusta ke atas Rasulullah, maka tersedia tempat duduknya dalam neraka. Okey, maknanya bila kita dah tahu status hadis ni begini dan juga begini, maka senanglah untuk kita membuat clarification ataupun untuk membuat pembahagian. Okey, kalau hadis palsu, maknanya kalau ada orang buat pun mungkin boleh buat selagi mana dia tidak melampau-lampau dalam perbuatan tersebut, mungkin boleh buat, tetapi tak boleh nak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Okey, kalau hadis ni sahih, barulah boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat semalam saya baru lepas kuliah berkait dengan topik Khulafa Ar-Rasyidin. Saya teringat tentang 3 perkataan yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bila dia menghuraikan tentang makna Ar-Rasyid. Dia kata dalam kalangan manusia ni ada 3 jenis manusia. Okey, yang pertama ada manusia yang digelar Ar-Rasyid, yang kedua digelar Al-Ghawi, dan yang ketiga digelar sebagai Ad-Dhalal. Ar-Rasyid, Al-Ghawi dan juga Ad-Dhalal. Kenapa Khulafa Ar-Rasyidin, kenapa khalifah selepas Rasulullah digelar dengan gelaran Ar-Rasyidin, diberi gelaran Ar-Rasyidin? Sebab Ar-Rasyid ni merujuk kepada orang yang menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sementara Al-Ghawi merujuk kepada orang yang menerima kebenaran tetapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Yang tu kan yang kita paling takut. Kita dah tahu benda tu begini dan juga begini, tapi sebab keegoan, because of our pride, disebabkan oleh kita rasa bangga dengan apa yang kita ada, we just refuse the truth. Kita menolak kebenaran itu suka-suka hati kita. Ni golongan yang kedua, Al-Ghawi. Manakala golongan yang ketiga yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali ialah golongan Ad-Dhalal. Ad-Dhalal ni golongan yang sesat dan tidak menemui jalan kebenaran.
Jadi 3 golongan manusia ni kita harap kita berada dalam golongan yang pertama lah. Golongan yang disebut sebagai golongan ar-rasyid. Apabila kita menerima kebenaran, maka kita berusaha untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Jangan berada pada golongan yang kedua. Terima kebenaran tapi menolak kebenaran. Seperti golongan Yahudi. Mereka terima kebenaran, mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak kebenaran. Dan kita tak nak juga jadi golongan yang ketiga yang tidak menemui pintu yang membawa kepada kebenaran. Okey, kemudian hadis yang berkait zakat dan juga sedekah. Okey, antara hadis tersebut mengenai zakat fitri. Anna syahra Ramadan muta'allaq bainas sama'i wal ard la yafa'u illa bi zakatil fitr. Bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan juga di bumi, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitri. Okey. Kalau kita lihat hadis ni, seolah-olah betul lah, tak bayar zakat betul. Tak bayar zakat tergantunglah amalan kita, seolah-olah macam tu kan. Tapi kita tengok apa status hadis ni. Hadis ini disebutkan oleh Al-Munziri dalam kitab At-Taghrib wa Tarhib. Okey, Albani mendaifkan hadis ini dalam Daif At-Taghrib. Yang benar, jika dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahawa puasa Ramadan tidak diterima jika belum membayar zakat fitri, keyakinan ini salah kerana hadisnya dhaif. Zakat fitri bukanlah syarat sah puasa Ramadan. Zakat fitrah lah bukanlah syarat sah puasa Ramadan. Namun jika seseorang meninggalkannya, ia mendapat dosa yang tersendiri. Jadi itulah saya kira hadis-hadis yang berkait dengan ibadah sedikit sebanyak contoh yang saya boleh kemukakan, yang ada yang famous dalam masyarakat kita dan juga ada yang sering disebut dalam kalangan penceramah-penceramah yang menyebut mengenai hadis-hadis yang berkait dengan ibadah. Kemudian yang terakhir sekali ada satu hadis yang agak popular, tazawwaju wala tutalliqu fa inna talaqa yahtazzu minhul arash. Berkahwinlah dan janganlah kamu bercerai. Kahwin itu kan ibadah. Dan janganlah kamu bercerai. Maka sesungguhnya talak ataupun bercerai itu akan menggegarkan arasy. Ulama, tengok pendapat para ulama berkait dengan hadis ni, semua kata tak sahih, maudhu', dhaif, tidak sahih, maudhu', ada yang kata maudhu' lagi. Dan setelah kita meneliti pandangan para ulama, maka hadis ni cenderunglah tidak sahih dan kita tidak boleh sama sekali menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meriwayatkan kepada orang lain melainkan bagi menyatakan kepalsuan dia. Okey, hadis ni popular lah dalam kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat sekalian. Okey, sangat popular dalam kalangan masyarakat kita hadis yang berkait dengan perceraian ni. Okey, hadis yang berkait dengan perceraian ni, maka oleh sebab itulah kita mesti memastikan masyarakat kita betul-betul mendapat maklumat yang murni, maklumat yang benar. Bermula daripada apa? Bermula daripada pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah apa yang aku terima dan apa yang aku sampaikan itu sesuatu yang benar ataupun tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Alhamdulillah, panjang lebar penerangan daripada beliau. Tak boleh nak tengok video, anda hanya tengok pada slide je tadi. Tak tahu ada soalan ke apa tadi. Wallahu a'lam. Okey, baik, tak apa. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Taufik bin Yaakob atas pencerahan yang panjang lebar berkaitan dengan hadis-hadis palsu dalam urusan ibadah berkaitan dengan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Sebenarnya ruang yang ada pada malam ni agak terbatas dan saya difahamkan Ustaz Zulkhairi pun dah tengok dah pada ruang komen kita pada malam ni, soalan agak banyak yang perlu kita jawab. Saya sebagai moderator pada malam ni, saya tak dapat tengok soalan tuan-tuan. Yang boleh tengok soalan tuan-tuan ni panelis kita. Ustaz Zulkhairi boleh tengok dekat Facebook dia dan juga Ustaz Taufik boleh tengok soalan tu dekat Facebook dia kalau tak silap. Saya moderator, saya tak boleh tengok soalan. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan tanya. Jadi untuk permulaan ni kita kembalikan pada Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun maklum balas di ruang komen. Sebelum tu tuan-tuan sekalian, kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak PTS, penganjur bersama program siri diskusi sirah, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Dan untuk makluman rakan-rakan yang baru masuk, program siri diskusi sirah ni kita jalankan sekitar 21 hari. Bermula malam semalam 13 Ogos dan akan berakhir pada tarikh 2 September nanti. Dengan Ustaz Zulkhairi akan ditemani dengan panelis-panelis jemputan yang cukup hebat yang insya-Allah kita akan tengok pada malam esok dan malam-malam berikutnya. Baik, saya serahkan pada Ustaz Zulkhairi untuk soal jawab pada malam. Silakan.
kasih Ustaz Fadlullah, Ustaz Taufik. Kita ada beberapa soalan. Saya akan respon dan beberapa soalan Ustaz Taufik akan respon lah. Soalan yang pertama daripada saudara Faiz. Barakallahu fikum. Semalam pun saudara Faiz pun datang bertanyakan soalan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Betulkah kalau kita baca ayat sujud tilawah, kita tak nak sujud tilawah tapi kita boleh gantikan atau tidak dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, saya ada dua penjelasan sahaja secara ringkas. Pertamanya, kalau kita mengikut kepada hadis Nabi ataupun sunnah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pun satu Nabi bagi alternatif. Kalau jumpa dengan ayat sujud tilawah, kalau kamu tak boleh sujud, alternatifnya ialah bacaan zikir. Yang itu tidak ada pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya dua je. Sama ada sunatnya kita sujud ataupun kita tidak sujud. Itu sahaja. Baik. Perkara yang kedua, apabila kita teliti pula kepada pandangan ulama, ya, ada ulama seperti Qalyubi yang menyatakan kalau kita tidak dapat sujud, kita boleh gantikan dengan zikir. Tetapi pendapat itu tidak ada asas. Bahkan antara ulama yang mengkritik pandangan itu ialah Ibn Hajar Al-Haytami, ya. Ibn Hajar Al-Haytami seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam fatwa beliau, ya. Jadi kita kena sujud dan tiada gantian. Baik, Allah A'lam. Baik, terima kasih. Okey, terus soalan berikutnya. Soalan ini kita tidak akan jelaskan di sini kerana ada sesi yang khas berkaitan dengan kisah Israiliyat. Seingat saya malam esok kot bersama dengan Ustaz Izwan akan membahaskan kisah Israiliyat. Ya. Okey, yang ni soalan untuk Ustaz Taufik. Sila Ustaz Taufik, bagaimanakah orang awam nak tapis hadis yang sahih dan tidak di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Andai nak dibaca oleh orang awam, bagaimanakah penapisan boleh dibuat bagi tahap orang awam dan adakah ia disarankan untuk orang awam? Sila Ustaz Taufik. Alamak. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang bertanya, Tuan Saiful Mujadid Yusof. Okey, jadi bila kita sebut tentang kitab Ihya Ulumuddin seperti mana yang saya sebutkan tadi, kitab ni dia ada benda-benda yang bagus yang kita boleh gunakan untuk kita menelusuri kehidupan kita. Cuma kalau kita sebut tentang menapis hadis-hadis yang sahih dan juga tidak sahih ni, kita perlu melihat kepada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Dan saya kira sudah ramailah dalam kalangan sarjana kita yang buat master dan juga PhD, yang buat tesis master dan juga PhD, begitu juga dalam jurnal-jurnal ada menyebut mengenai penapisan terhadap kitab-kitab mengenai hadis-hadis yang sahih dan juga tidak sahih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan mungkin boleh cari jurnal-jurnal tersebut ataupun tesis-tesis tersebut di internet, di Google pun ada, dan juga boleh cari di perpustakaan yang tertentu. Sebab dah ada ramai sarjana-sarjana kita yang telah melakukan kerja buat ni untuk menapis hadis-hadis yang berkait dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan kalau boleh baca kitab Arab, boleh cari Tahrij Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz Taufik. Seterusnya. Soalan berikutnya. Taufik, sama terus. Anda rasa yang ni soalan ni Ustaz Zukhairi lebih berhak untuk menjawab ni. Hadis palsu tidak semestinya amalan itu palsu. Itulah macam yang saya sebutkan tadilah. Solat ada asas dia. Okey, solat ada asas dia. Tapi cerita-cerita yang ditambah-tambah mengenai fadilat, kelebihan solat, itu yang kita tak nak, itu yang kita tak nak terima. Dan kebanyakan hadis-hadis palsu ni dia ambil daripada perkara yang ada asas. Ada asas zakat, dari segi zakat, dari segi sedekah. Okey, seperti contoh, sesiapa yang bersedekah pada bulan Rejab, maka apa akan jadi? Akan dijauhkan daripada api neraka. Okey, sedekah tu ada asas. Amalan sedekah tu sesuatu yang benar, bukan amalan yang palsu. Tetapi hadis palsu ni dia pergi tambah perkara yang tidak dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah antara asbab mengapa ada dalam kalangan para ulama yang berusaha betul-betul untuk menapis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya sampai kepada kita maklumat yang benar dan juga maklumat yang tepat, fadilat yang benar dan juga fadilat yang tepat tentang
perkara-perkara yang kita nak kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Saya Terima kasih. melihat ada satu benda yang penting ialah kita mesti menggunakan bahasa yang tidak mengelirukan masyarakat. Apabila kita menggunakan tagline hadis palsu tak semesti amalan palsu, ia akan mengelirukan masyarakat. Jadi di situ dia macam menimbulkan sedikit kemesraan dengan hadis palsu. Sedangkan kalau kita lihat ulama dahulu habis-habisan berjuang membasmi hadis palsu tu kan. Jadi saya faham sebenarnya dia nak sebut amalan tu wujud. Ialah amalan tu wujud bukan dengan sebab hadis palsu tu, tapi dengan sebab hadis lain yang memang wujud kan. Jadi kempen tu sepatutnya menggunakan bahasa yang tidak mengelirukan. Baik, ini soalan daripada Puan Ida. Kalau orang awam tidak mempunyai pengetahuan atau tidak arif dengan kitab-kitab hadis, apa cara terbaik untuk cek status hadis? Dia macam ni Puan Ida ya, dan tuan-tuan dan puan sekalian. Kita ni masing-masing ada kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukanlah bermakna kita betul-betul pakar, tapi kita adalah sedikit kemampuan. Contohnya ada orang yang pandai dalam bidang baiki motosikal macam Ustaz Taufik boleh baiki motosikal. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya pasal motosikal, saya boleh ceritalah sikit-sikit pasal motor. Tapi adakah saya boleh baiki motor? Tak boleh. Kalau tuan-tuan nak tanya saya pasal sekarang ni keadaan COVID, saya boleh cerita. Kita makan madu, kita minum madu, kita makan bawang putih sebagai contoh, kita minum herba. Saya boleh cerita benda tu. Itu benda yang basic, semua orang boleh cerita. Tapi untuk saya cerita betul-betul vaksin tu apa, COVID tu apa, macam mana dia boleh berjangkit secara ilmiah, saya tak mampu. Itu bukan bidang saya. So dalam cek status hadis ni, kalau kita memang bukan dalam bidang hadis, kita tak ada cara lain melainkan kita kena bertanya kepada pakar. Dia tak boleh sekadar kita buka Google, kita pun cari-cari, kita pun mula keluarkan jawapan berdasarkan carian tadi ataupun berdasarkan pembacaan. Tak boleh. Kalau orang tu memang dia ada kepakaran dalam bidang hadis, kemudian dia pun cek Google, tak apa. Kerana dia tahu kat mana nak ambil sumber yang tepat. Siapa penulis yang berkaliber yang menulis di dalam carian tersebut. Sebab dia ada kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi kalau kita tak boleh lah ya. Okey, ini soalan daripada Dr. Lily ya. Assalamualaikum. Adakah boleh kita beramal dengan amalan yang disarankan oleh hadis palsu hanya berniat mahukan pahala? Bagaimana pula dengan syarat amal diterima? Ada dua, iaitu ikhlas kerana Allah dan ittiba' Rasulullah SAW. Soalan kedua, bagaimana pula kita mahu menyedarkan sahabat dan kaum keluarga yang suka beramal dengan hadis palsu walaupun kerap dinasihatkan? Lebih afdal menjaga silaturahim daripada berbahas tentang kedudukan hadis. Silakan, ini untuk siapa ni? Ustaz Zul lagi kot? Ustaz Taufik silakan. Tamu. Okey. Terima kasih kepada Puan Lily. Puan Lily kecil Lily Lalina. Dr. Lily Lalina. Okey, jadi bila kita sebut tentang syarat untuk beramal, ya mesti yang pertama ikhlas dan yang kedua mesti ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam yang saya sebutkan tadi, niat yang baik tidak menghalalkan cara kita dalam melaksanakan sesuatu perkara. Okey, niat yang baik dia tidak menghalalkan matlamat yang kita hendak kerjakan. Okey, niat kita nak hubungkan niat kita nak suruh orang berdamai seperti contoh. Nak suruh orang berbaik, tetapi kita buat penipuan yang tidak dapat diterima oleh akal. Penipuan yang melampau-lampau. Maka itu adalah sesuatu yang tidak wajarlah, kerana penipuan itu adalah amalan yang buruk yang boleh merosakkan lagi amalan-amalan baik yang sedang kita kerjakan. Itu yang pertama. Manakala soalan yang kedua, bagaimana mahu menyedarkan sahabat dan kaum keluarga yang suka beramal dengan hadis palsu walaupun kerap dinasihatkan. Maka di sini dia perlu melihat kepada realiti lah. Perlu melihat kepada realiti keluarga itu sendiri. Kalau boleh dibawa untuk perbincangan ilmiah, maka berusahalah untuk berbincang secara ilmiah. Okey, berbincang secara ilmiah. Dan perlu diingat, jangan sebab kita nak berbahas tentang benda ni sampai kita memutuskan hubungan silaturahim antara sesama ahli keluarga. Maka kita kena tahulah cara bagaimana untuk berhadapan dengan ahli keluarga kita yang sememangnya kadang-kadang saya tak nafikan memang benda ni berlaku dalam banyak keluarga lah. Okey, ada sebelah pihak yang
suka begini, sebelah pihak suka begini. Maka kita kena mencari kaedah damai lah. Kaedah damai untuk memperbetulkan. InsyaAllah kalau kita gunakan cara yang berhikmah, suatu masa mereka akan dapat menerima dengan baik nasihat yang kita sampaikan, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Seterusnya, ada tak apa-apa tindakan ataupun undang-undang dalam Malaysia dikenakan pada asatizah yang menggunakan hadis palsu dalam ceramah ataupun kuliah secara terbuka? Ada dua jawapan salah ya. Salah Ustaz Taufik. Mana-mana penceramah yang ilmiah dan terbukti menyampaikan kuliah dengan baik tetapi tidak ada tauliah, yang tu kena tindakan. Tapi mana-mana penceramah yang ada tauliah walaupun banyak menggunakan kisah-kisah yang palsu dan mengelirukan masyarakat, tidak akan dikenakan tindakan. Jadi itu realiti yang berlaku di negara kita, sehingga sekarang lagi orang duk bawa cerita yang bukan-bukan sehingga boleh merosakkan agama. Pihak majlis agama tidak mampu mendakwa, tapi mungkin disebabkan orang-orang yang membawa benda itu pun mempunyai dia punya kekebalan dia tersendiri ya. Baik. Kita adalah Puan Syairah. Okey, yang ni disebutkan oleh sahabat kita. Rasanya sahabat kita Saudara Hadi ya. Yang Ustaz Taufik tadi, kalau guna kitab Tanbihul Ghafilin tidak mengapa asalkan tahu hadis tu. Silakan. Okey, macam kita sebutkan tadilah. Kalau anda kata orang tu tak baik, maka seeloknya dia menjauhkan diri. Seeloknya dia bertanya kepada orang yang lebih pakar. Kerana seperti mana kata Al-Fadhil Al-Khairi tadi, tak semua orang mahir hadis-hadis dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang terkeliru juga. Tapi bila kita tengok satu hadis tu, kita buat satu pertanyaan kita. Adakah hadis ni sahih? Kemudian kita akan mula mencari. Kalau anda kata kita ada basic dari segi ilmu dan sebagainya, mungkin kita boleh Google. Tapi kalau kita tak mampu, kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Mungkin bila kita baca salah satu hadis tu, tak dapat nak pastikan sahih ataupun tak sahih, WhatsApp Ustaz Zul. Okey, Ustaz Zul bertanya hadis ni sahih ataupun tidak. Untuk memastikan dan juga untuk memastikan maklumat itu benar-benar maklumat yang tepat. Okey? Jadi dia kena kembali kepada rujuk kepada yang pakar. Tapi ada poin yang saudara Hadi sebutkan tu yang saya rasa saya setuju. Dan mungkin berbeza sedikitlah dengan pendekatan Ustaz Taufik yang masih toleran kan. Saya rasa kita patut mempromosikan kitab yang menceritakan yang sahih sahaja di masjid. Jadi saya rasa ini lebih tepat, yang mana kita menjadikan kitab seumpama Tanbihul Ghafilin itu hanyalah bacaan peribadi. Bukannya bacaan yang untuk disampaikan dalam kuliah-kuliah ya. Kerana kalau kita kata apa salahnya kita bawa kitab Tanbihul Ghafilin, lagipun dia ada unsur-unsur nasihat. Maka kita nak jelaskan masih banyak lagi kitab sahih yang mengandungi unsur nasihat, bahkan jauh lebih baik daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Contohnya kitab yang Ustaz Allah biasa guna tu, Imam Ghazali, ya bunayat, Allahu Akbar. Ya walad. Ayyuhal walad. Lebih baik buku itu ya, ataupun lebih baik kita menggunakan kitab Adabul Mufrad, iaitu adab-adab peribadi yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang telah pun diterjemahkan oleh Telaga Biru dengan satu terjemahan yang sangat baik. Cuma harganya ialah agak mahalan dalam 150, tapi tebal dan usahanya patut dihargai. Itu jauh lebih baik daripada kitab yang bercampur bau antara dhaif dengan palsu. Ustaz Taufik ya? Okey, tak apa. Sila. Saudara Baik, seterusnya. Sekiranya kita cuba sedaya upaya mengamalkan apa yang Nabi amal seperti bacaan doa, tetapi saya berpakaian t-shirt dan tracksuit tidak mengikut cara Nabi, iaitu berjubah dan berserban, adakah saya dikira cuba menghidupkan sunnah Nabi, Ustaz? Ya, insyaAllah. Sila. Okey, saya nak jawab kan? Ustaz Taufik sila, fadhal. Bagi saya pakaian tu dia sebahagian daripada sunnah jibiliyah lah, sunnah disebabkan oleh kearaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan mengenai pakaian ialah pakaian yang menutup aurat dan juga pakaian yang sopan lah. Pakaian yang sopan. Selagi mana pakaian kita sopan, menutup aurat dan sebagainya, maka insya-Allah kita dalam kerangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak dinafikan sebahagian daripada sunnah jibiliyah itu kadang-kadang boleh menghidupkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak semestinya lah.
orang yang tak pakai jubah, tak pakai serban itu tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey. Seterusnya. Ini soalan yang panjang daripada Tuan Hakim ya. Hakim. Hmm. Saya nak bertanya soalan pada asatizah semua. Saya ada membuat carian sedikit bab berapa umur Sayyidah Khadijah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia saya lihat asatizah akan bertelagah antara umur Nabi 25, Sayyidah Khadijah umur 40 dan juga umur Nabi 25, Sayyidah Khadijah juga 25. Di Indonesia pula saya melihat bertelagah antara umur Sayyidina Khadijah 40, Nabi 25 dan juga satu golongan mengatakan umur Sayyidah Khadijah 28 dan umur Nabi 25. Saya ada membaca yang ambil pandangan umur Nabi 25 sama dengan apa tu? Dah, tak cukup. Respon ringkas Tuan Hakim ya. Rasanya itu mungkin penemuan Tuan Hakim. Malaysianya bertelagah antara dua tu, Indonesia bertelagah antara dua ni. Tapi sebenarnya perbezaan perbahasan tentang umur Sayyidah Khadijah ni, dia bukan perbahasan dekat-dekat kiamat. Maknanya bukan pada tahun 2000 baru wujud perbahasan ni. Dia perbahasan yang lama dah. Perbahasan yang lama. Dan problemnya ialah kerana kita tak tahu bilakah mereka lahir. Ulama orang Arab dah ambil berat tentang tarikh kematian. Tapi mereka tak ambil peduli sangat tentang tarikh lahir tu. Sebab itu tarikh lahir Nabi SAW pun kita tak tahu. Dan baru je ada orang tanya saya, macam mana orang boleh detect Nabi lahir itu pada tahun sekian-sekian. Kerana sebab ada peristiwa besar yang berlaku, namanya peristiwa serangan tentera bergajah. Daripada serangan tentera, kau salah yang tanya hari tu. Hari ni Hari ni soalan. Soalan lama dah soalan rasanya. Okay, sorry. Jadi berdasarkan serangan tentera bergajah, orang dapat detect di tahun bila kelahiran Nabi. Itu pun orang tak tahu berapa hari bulan yang tepat, berapa Rabiul Awal tu kan. Baik, hanya salah tanya tadi yang 9 ke 12 Rabiul Awal. 9 ke 12 Rabiul Awal. Yang lain-lain sama ada Khadijah, Abu Bakar, Uthman, Ali, semua kita tak tahu dia lahir bila. Bila kita tak tahu dia lahir bila, di situlah kita tak dapat mengecam berapakah umur Sayyidah Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi SAW. Saya bahaskan benda tu panjang lebar dalam buku ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Jadi boleh dapatkan buku ni lah untuk lihat perbahasan secara ilmiah. Tapi secara rumusannya, siapa yang nak kata Sayyidah Khadijah umur 40 masa kahwin dengan Nabi, dia ada hujah dia. Dan hujahnya ialah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari ke Muslim. Tapi bukan hujah kata direct umurnya 40, tak. Tapi dia memberi isyarat. Ya, dia memberi isyarat ke arah itu. Tapi siapa yang berpandangan bahawa Sayyidah Khadijah umur 25, 28 atau 30 pun ada hujah akliyah yang perlu kita raikan. Cuma saya cenderungnya sekitar dalam umur 25 ke 30. Tapi tidak menolak jika betul 40. Ya, Wallahualam. Okey. Soalan tentang Sayyidina Al-Qamah tak ada malam ni ya? Al-Qamah tak apa, dia dah clear dah. Dah clear dah tu. Yang ni pun rasanya tak ada kaitan dengan perbincangan hari ni. Minta maaf banyak. Salam Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Tarikh berpuasa berbeza di antara negara seperti Thailand, Indonesia dan Brunei. Adakah Lailatul Qadar turun setiap negara? Rasanya tak ada kaitan, insyaAllah. Mungkin kita boleh KFB dulu soalan ni. Dengan minta maaf banyak pada Tuan Zamri ya. Okey. Yang tadi, sambungan yang tadi, Tuan Azhan tadi. Kita boleh beramal dengan amalan yang terdapat hadis palsu tapi tidak disandarkan dan tidak boleh beriktikad dengan ganjaran atau kaifiat yang disebut. Okey, selagi mana dia tidak menyentuh soal basic tentang ibadah dan sebagainya, sebab biasanya kebanyakan hadis-hadis palsu ni asas dia tu adalah yang kita sebutkan tadi kan. Asas dia tu ada, cuma kalau ada cara yang pelik-pelik kita fokus topik kita pada malam ni dulu. Usahalah delay. Usahalah delay. Teruskan Ustaz Taufik. Okey. Jadi kalau amalan daripada hadis palsu tu, amalan yang direka tu adalah amalan-amalan yang baru, maka kita tak bolehlah nak beramal dengannya. Sebab ianya of course amalan yang palsu. Tapi kalau amalan tu ada asas, cuma disebut fadilat yang melampau-lampau, maka amalan tu kita boleh amalkan. Wallahu taala alam. Sebagai tambahan sedikit Ustaz Taufik, dia ada hadis maudhu' yang memang mencipta amalan baru. Yang tu kita tak
Solat raghaib dalam bulan Rajab contohnya, itu memang tak boleh amal lah. Sebab ia mencipta amalan yang baru. Tapi kalau dia masih dalam konteks yang Ustaz Taufik sebut tadi, amalan tu dah wujud. Cuma hadis palsu tu menceritakan kelebihan beramal. Jadi kita tak peduli hadis palsu. Jangan pedulikan hadis palsu tu. Kita nak ambil amalan berdasarkan hadis yang sahih. Baik. Jadi tak boleh kita nak beramal dengan hadis palsu yang mencipta amalan baru. Okey, ni saudara sahabat kita, sahabat baik kita yang lama tak jumpa, saudara Izzuddin. Perbezaan hadis dhaif dan maudhu'. Hadis maudhu'. Dhaif dan juga maudhu'. Okey. Ustaz Taufik. Silakan. Okey, bila kita sebut tentang hadis dhaif dan juga hadis maudhu', kita kena ingatlah hadis maudhu' tu dia sebenarnya termasuk dalam kerangka hadis dhaif juga sebenarnya. Okey, cuma hadis dhaif ni dia dibahagikan kepada 3 kategori. Ada hadis dhaif ringan, dhaif khafif, kemudian dia ada dhaif jiddan, dhaif yang berat, kemudian dia ada hadis maudhu'. Sebab tu bila berlaku perbezaan dalam kalangan para ulama mengenai hukum hadis, ada sebahagian ulama dia menyebut hadis tu dhaif. Tapi sebenarnya dhaif tu membawa maksud palsu. Ada juga ulama yang demikian. Sebab tu bila kita jumpa perbezaan hadis dalam menentukan maudhu' dan juga palsu, maka kita kena lihat kepada perincian para ulama mengenai hadis dhaif itu sendiri. Okey, dia ada hadis dhaif ringan, dhaif jiddan dan juga ada hadis maudhu'. Wallahu a'lam. Jadi contohnya kalau kita tengok contoh hadis dhaif, bila saya sebutkan tadi dalam kisah Al-Qamah, Faid bin Abdurrahman Al-Attar Abul Warqa, beliau dianggap sebagai matrukul hadis. Bila ulama sebut perawi itu matrukul hadis, maknanya hadisnya tidak dilayan ataupun hadisnya tidak dipedulikan. Kemudiannya hadis itu pula jatuh pada taraf hadis matruk sebagai contoh. Itu sebenarnya menunjukkan isyarat kepada palsu. Mana hadis dhaif yang hampir-hampir kepada hadis yang palsu yang tidak boleh diamalkan. Jadi cerita Al-Qamah ni dia terlalu teruk. Dan di situlah saya cukup hairan kenapa ada sebahagian orang masih lagi ingin menyatakan boleh lagi kita terima cerita Al-Qamah yang derhaka kepada ibu. Kerana ada ulama yang menyatakan hadisnya hasan. Sedangkan ulama yang kata hadis hasan tu bukanlah ulama yang top dalam bidang hadis. Dan yang kata hasan tu seorang ataupun 2 orang. Sedangkan majoriti semuanya hampir-hampir menuju ke arah kata palsu dan ada sebahagiannya kata palsu. Jadi macam contoh salah kan Ustaz Taufik, kalau kita kata dalam satu kelas pengkaji 9 orang kata jawapannya A dan semuanya ada hujah bukan main lagi, seorang kata B. Kita tanya kenapa B? Saya rasa tak ada masalah kot B. Apa hujah? Tak ada hujah, cuma rasa tak ada masalah. Jadi bolehkah kita menolak pandangan 9 orang yang penuh dengan hujah ilmiah nak ambil jawapan seorang yang kata tak ada berdasarkan sangkaan semata-mata? Tak boleh. Dia mesti dengan hujah. Okey, baik. Ini soalan daripada Cik Puan Siti Hajar. Ini dibahas dah oleh Ustaz Syihabuddin Ahmad rasanya. Kita tak perlu respon di sini. Cik Hajar boleh tengok dalam YouTube Ustaz Syihabuddin Ahmad yang membahaskan perkara ini. Dan saya nak sekadar respon sedikit je. Dah banyak kali dah bulan Muharram, awal Muharram tidak jatuh pada hari Selasa dan berlakunya perang sampai jatuh sampai jatuh Iraq, perang sampai jatuh Afghanistan, perang sampai berapa negara dah hancur. Kemudiannya berlaku macam-macam lagi kejahatan pada tahun-tahun yang lepas dan ia tidak berlaku pada dan satu Muharram tidak jatuh pada hari Selasa. Jadi ini satu pendustaan yang tidak wajar untuk kita terima, ya. Sila Saudara Muhammad Bukhari, bagaimana tentang seorang yang menggunakan hujah dalil umum sebagai satu bentuk ibadah yang khusus? Contoh, sebahagian golongan tarikat sufi membuat ketetapan zikir dengan bilangan tertentu 1000 dengan menyatakan ia bukan ketetapan dari Nabi tapi wujud dalil umum tentang zikir dengan banyak seperti surah Al-Ahzab, wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Namun tidak mengatakan ia adalah. Okey, Ustaz Zul nak respon? Sila Ustaz Taufik. Soalan akhir. Kalau ikut kepada
pandangan saya lah, selagi mana tidak ditetapkan, tidak dijanjikan dengan perkara yang bukan-bukan, dengan fadilat-fadilat yang ghaib, yang tidak diketahui, asal usul dia, buat semata-mata nak buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir pula dengan zikir-zikir yang sahih, bukan duk la, bukan duk macam tu kan. Berzikir dengan zikir-zikir yang sahih dan sebagainya, maka insya-Allah itu diperbolehkan dan tidak menjadi kesalahan. Wallahu alam. Ringkaslah, respon ringkas. Sing. Okey, soalan dah habis. Salah. Ya. Baik. Terima kasih kepada semua yang mengemukakan pelbagai pertanyaan pada malam ni berkaitan dengan diskusi kita, diskusi sirah, iaitu kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, yang pada malam ni fokus kita berkaitan dengan kisah Alqamah, derhaka pada ibunya, iaitu bersama dengan Ustaz Zulkhairi, dan kita bersama dengan Ustaz Taufik tadi dalam perbahasan berkaitan dengan hadis-hadis palsu tentang ibadah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, pihak PTF dan semua yang terlibat bersama dengan kita pada malam ni. Sebelum terlepas pandang, sekali lagi kita ulang, program siri diskusi sirah anjuran pihak PTS, anjuran bersama kita dengan pihak PTS ini kita adakan bermula malam semalam 13 hari bulan sehinggalah pada tarikh 2 September 2 September. Kita ada sebanyak 3 September dan kita ada sebanyak 25 orang panelis. Antaranya nanti kita akan bersama dengan Ustaz Hashimi Cekpa, Imam Muda Ashraf, Ustaz Zaharuddin Zabidi. Malam esok kita bersama dengan Dr. Izzuan Yusof. Jadi tuan-tuan boleh tengok live ini di Facebook PTS, di Facebook Ustaz Zulkhairi sendiri dan juga di Facebook panel kita. Dan bagi rakan-rakan yang ingin mendapatkan kitab ataupun buku yang kita diskusikan pada malam ini, iaitu buku kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, boleh berhubung secara langsung ataupun komen di ruang Facebook Ustaz Zulkhairi. InsyaAllah nanti akan direspon di situ untuk tuan-tuan yang nak dapatkan buku tersebut. Ya. Baik, jadi saya sebagai moderator pada malam ni memohon ribuan kemaafan atas kelemahan dan kekurangan dalam mengendalikan majlis pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada dua ahli panel kita, Ustaz Zulkhairi dan Ustaz Taufik. Mudah-mudahan kita bertemu pada malam ni dalam majlis yang baik di atas dunia, dalam majlis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita semula dalam majlis yang baik pada hari akhirat kelak, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Tuan-tuan juga boleh tengok jadual program kita di Facebook Ustaz Zulkhairi untuk jadual hari-hari berikutnya sehingga 3 September. Ya, terima kasih. Terima kasih.